Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang disusun dan dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jal, thalathatun ana khasmuhum yawmal qiyamah, rajulun a'ta bihi thumma ghadar, wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanah, wa rajulun istajara ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi kalau hadis tiba-tiba sebut Allah Taala berfirman, maka hadis ini dinamakan sebagai hadis qudsi. Hadis ini dinamakan sebagai hadis rabbani. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis qudsi dia berbeza dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim firman Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi juga firman Allah Subhanahu wa taala. Perbezaannya menurut pandangan sebahagian daripada ulama adalah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala campurkan maksudnya ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan perkara yang dicampur oleh Rasulullah dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Baik, ini adalah firman Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada 3 orang yang aku akan menjadi penentang mereka pada hari kiamat. Ada 3 orang ni, 3 golongan ni, aku akan jadi lawang. Aku akan berlawang dengan dia pada hari kiamat. Allah Ta'ala yang akan lawang dia. Di mahkamah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala yang akan dakwa dia. Allah Ta'ala akan jadi musuh dia. Allah Ta'ala akan jadi Allah Ta'ala yang lawang dengan dia. Allah. Kita dengar perkataan ni pun gerung dah. Gerung. Kita kalau kes kita dibawa ke mahkamah, tiba-tiba orang yang dakwa kita, peguam hak dakwa kita, peguam hak sahur, mampu kerah kita. Saya lawang. Allah kalau kita hak jenis cak ayam kau. Ni bukan peguam ni. Allah Ta'ala sendiri yang akan jadi lawang kepada 3 golongan ini. Jangan keren 3 golongan ni. Siapa 3 golongan ni? Yang pertamanya adalah seorang yang memberi sumpahnya dengan namaku, lalu dia melanggarnya sumpah. Jadi dia telah bersumpah dengan nama Allah. Dia orang yang bersumpah dengan nama Allah, maksudnya dia telah berjanji menggunakan nama Allah. Tiba-tiba dia khianati sumpah dia. Dia tidak ikut benda yang dia sumpah. Orang ni Allah Subhanahu wa taala akan jadi lawang dia, Allah Taala akan menjadi penentang dia pada hari kiamat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buat contoh, ada sebahagian daripada orang kita bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu perkara. Sumpah dengan nama Allah, tak buat benda ni.
duk semetanya buat. Orang ni cukup bahaya orang ni. Orang ni memang cukup bahaya kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjadi penentang kepada mereka di negeri akhirat. Sebab itulah kita jangan bermudah-mudah untuk bersumpah. Kalau sekiranya kita tidak mampu untuk lakukan perkara tersebut, jangan bermudah-mudah untuk kita bersumpah. Nama Allah bukan jenis boleh buat main, buat sahang mari. Nak buat main, nak pakai main macam pergi pakai tukar pakaian. Bukan jenis hak boleh buat sahang main gitu. Nama Allah, nama yang cukup mulia. Apabila kita telah berjanji bersumpah dengan nama Allah, mesti kita kena laksanakan apa yang kita bersumpah itu. Kalau tidak, Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjadi penentang kita pada hari kiamat. Cuma bab sumpah ni dia adalah perbincangan pula. Dia sumpah benda yang nak melakukan benda yang haram, waktu tak boleh buat. Sumpah nak tinggal benda yang wajib, waktu tak boleh. Salah daripada sudut awal lagi. Salah awal lagi. Sumpah untuk meninggal perkara yang wajib ataupun sumpah untuk melakukan perkara yang haram, hak tu salah start daripada awal lagi. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya adalah seorang yang menjual orang yang merdeka. Orang merdeka dia pergi jual. Kalau hamba tak ada masalah. Dia dulu ada hamba, ada orang merdeka. Pergi jual hamba, tu tak ada masalah kalau hamba milik dia. Kalau hamba hak yang jenis boleh dijual, maka tak ada masalah. Jual orang merdeka, tak boleh. Kalau dulu. Dan kalau zaman kita, mana pula zaman kita? Zaman kita tak ada hamba ni. Oh, zaman kita walaupun tak ada hamba, jual orang pun ada di zaman kita. Dan zaman kita jual orang ni lebih menggerungkan. Lebih menggerungkan berbanding dengan zaman dulu. Nya jual orang puang lah, jual orang lelaki lah, jual budak-budak dah. Banyak. Okey, orang puang kena jual. Dipaksa melacurkan diri. Allah Rabbi. Golongan ini pastinya di akhirat tidak akan selamat. Kerana Allah Ta'ala yang akan menjadi penentang kepada mereka. Oh memang atas dunia sedap boleh bitih. Kerja mudah. Jual orang, tak perlu waktu duit modal. Tipu-tipu orang sikit, boleh jual. Tak perlu waktu duit modal besar lah. Tapi di negeri akhirat, jagalah. Jaga. Golongan ni kena jaga baik golongan ni. Atas dunia hidup dah senang dah. Di negeri akhirat lebih lagi susah dia menghadapi ketika akan dibicarakan di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seorang yang mempekerjakan pekerja lalu dia mendapatkan pelayanan daripada pekerjanya namun dia tidak memberikan upah kepadanya. Oh ni banyak juga. Hak yang berlaku dalam masyarakat kita ni. Banyak juga Mana? Okey, dia tokek. Apa tak ada orang kerja dengan dia tak tokek pun tak apa. Jadi dia buat benda-benda, dia pun upah orang. Dia upah orang, suruh orang buat sesuatu perkara. Tak kira lah benda pun. Lepas daripada orang tu buat, lepas tu dia kata janji nak bagi upah, siapa masa nak bagi. Orang ni juga Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi penentang kepada mereka itu pada hari kiamat. Oh ni banyak tempat kita ni. Oh ni banyak. Cakap kita tokek tak bayar gaji. Tokek tak bayar gaji. Nengung kawan ni. Nengung kawan ni tokek tak bayar gaji. Allah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan-golongan hak yang seperti ini jangan dianggap dia senang. Memanglah tak bayar gaji orang apa senang bahan pitih ke dia belaka. Jadi dia kontraktor ke, dia tokek kedai makan ke, dia tokek benda ke, tak kira lah. Tokek benda pun apabila dia ada pekerja, perjanjian untuk bayar gaji sekian-sekian dan pekerja dia buat kerja molek, sepatutnya dia dapat gaji, tiba-tiba tak bayar, kena berhati-hati orang ni. Sebab dia pasti akan dihadapkan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Mahkamah dunia mungkin lepas. Mungkin lepas mahkamah dunia. Tapi mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan lepas sama sekali. Orang yang dizalimi tidak ada siapa yang mampu untuk membantunya. Wa ma lidh-dhalimina min nasir. Tidak ada orang yang mampu membantu bagi orang yang melakukan kezaliman di negeri akhirat nanti. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi kita kena berhati-hatilah dalam bab ni. Jadi kalaulah kita sebagai toke, kita ada pekerja, jangan sedikit pun mengurangkan gaji hak yang sepatutnya diterima oleh pekerja kita. Jangan melewatkan pembayaran kalau sekiranya tidak ada sebarang keuzuran setelah daripada sampai masa yang patut kita bayar. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau. Amba kalau bab gaji ni amba teringat satu kisah. Bab gaji ni, gaji kepada pekerja, ingat satu kisah. Kisah ni dikeluarkan oleh disebut oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau ataupun Bukhari dalam kitab Sahih beliau. Antara Bukhari ataupun Muslim, amba lupa lebih tepat, tapi yang pastinya hadis itu adalah hadis sahih. Yang mana Nabi SAW menceritakan 3 orang pemuda yang bermalam dalam satu gua. Tiba-tiba jatuh batu besar menutupi pintu gua. Dok cakap nak tolak, dok gerak setarang batu tu. Akhir putus harapan dah, dia kata hari ni tak ada dah hak yang dapat menyelamatkan kita melainkan berdoa kepada Allah dengan amalan soleh masing-masing. Dalam 3 orang tu ada seorang. Yang mana seorang tu masa dia berdoa minta Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu gua hak yang ditutupi oleh batu besar. Dia cerita dia ada ramai pekerja. Sampai masa dibayar gaji belaka kepada pekerja dia, melainkan seorang dia. Seorang hak yang dia nak bayar gaji hak tu dah ambil, tak tambah, dak puas hati pun dia. Dia tinggal gitu je. Orang ni toke ni orang hak yang takwa dia tinggi. Mungkin dia rasa nyesal berkali lah. Dia rasa nyesal, kesilap aku. Dia orang hak yang takwa dia tinggi ni, dia sering muhasabah diri dia. Kadang-kadang kesalahan yang ada pada orang lain, tapi dia muhasabah diri dia, takut dia hak yang tersilap, takut hak yang dia tersalah. Gaji orang tu dia pegang, bukan setakat dia pegang, bahkan dia buat beli binatang, patu membiak, patu korama, dia beli hamba hak yang jaga binatang tu. Siapa bertahun-tahun lepas tu kawan ni mari minta mula, mana gaji aku dulu orang, minta mula. Minta mula. Jadi teringat balik ada pitih hang, ada pitih dok cari mana, dok kagam mana. Ingat dulu ada orang tu bayar gaji pergi minta. Lepas tu bila dia minta gaji tu, toke tu kata ni semua sekali lembu, kambing, unta ni, lepas tu hamba hok dok jaga dia belaka tu. Nengung kawan ni, dia kata, "Mu nak ngani kat aku ke?" Tak, dia kata, "Sungguh tu. Aku telah suburkan hartamu, aku telah kembangkan hartamu." Dia ambil, dak tinggal sikit pun. Hal tu disebut dalam hadis, ambil belaka, dak tinggal sikit pun. Dak lalu. Ambil belaka. Lepas tu dia pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku buat perkara tu kerana-Mu ya Allah. Maka selamatkanlah kami daripada gua ni." Akhirnya terbuka pintu gua tersebut dengan 3 doa. Tiga orang hak yang kandah dalam gua saat itu masing-masing berdoa dengan amalan soleh masing-masing. Baik. Dia kalau hadis-hadis lagu ni kita kena mikir lagu mana. Cuba kita letak kita orang kepak duduk situ. Kita orang kepak duduk situ. Kita nak doa dengan malam dia hak yang kita betul-betul ikhlas kepada Allah. Kalau kita orang kepak di situ, kita nak doa dengan amalan kita benda hak yang betul-betul ikhlas kepada Allah. Tu kena cari. Kalau ada dah, alhamdulillah. Kalau tak ada lagi, kena pakat buat. Kena pakat buat. Hak tu baru terkandah dalam gua, belum lagi terkandah di pada mahsyar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahaqqa ma akhadhtum alaihi ajran kitabullah." Katanya, sesungguhnya sesuatu yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah kitab Allah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari. Jadi boleh kita ambil upah kitab Allah ni Al-Quran lah. Kita ambil upah
daripada pembacaan Al-Quran, daripada mengajar Al-Quran, berpandukan kepada hadis ni. Kita nak faham hadis ni gini, kita kena ambil cerita awal lagi. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang mana Abdullah bin Abbas menceritakan bahawasanya ada sekumpulan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika tu dia melalui satu kampung, dia bermusafir, dia singgah satu kampung. Baik. Tiba-tiba orang kampung tersebut, seorang tu mari jumpa dengan dia, tanya dia, ada tak di kalangan kamu hak yang pandai melakukan ruqyah? Kalau kata cakap kita kat japi lah. Ada hak yang pandai japi. Maka dalam ramai-ramai tu kata ada lah. Abu Sa'id Al-Khudri hak yang gi Abu Sa'id Al-Khudri baca, tapi meletakkan syarat kena buat mari bayaran kambing sekawang. Dia baca Fatihah, lepas tu baik macam tahu buang. Baik macam tahu buang. Jadi apabila hak yang seorang je pergi, hak lain duduk di tempat tu, maka masa dia balik sana tu, Abu Sa'id Al-Khudri balik sana tu bawa kambing. Kejut lah kawan ni. Pergi kosong tangan buat balik bawa kambing. Lepas tu dia tahu bahawasanya Abu Sa'id Al-Khudri baca Fatihah, lepas tu minta upah kambing. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah yang dalam kumpulan tersebut kata sudahlah, betul tak kita buat ni. Dari balik kena jumpa dengan Rasulullah dululah. Lepas tu bawa pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebenar-benar apa hak yang kamu ambil upah adalah kitab Allah. Maksudnya boleh ambil upah daripada bacaan Al-Quran kepada pesakit. Ini hak yang boleh kita faham daripada hadis ini. Tapi daripada segi hukum dibolehkan. Pastinya hak yang lebih baiknya adalah tanpa mengambil upah. Tapi kalau nak ambil upah tidak menjadi masalah, dibolehkan berpandukan kepada hadis ni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau. Bukan di sana ada riwayat yang kedua daripada Abu Sa'id Al-Khudri sendiri. Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih bagi keluar. Tadi Abdullah bin Abbas dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Hal ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri sendiri, tuang tubuh sendiri. Yang mana Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahawasanya satu ketika dia bersama dengan beberapa orang sahabat Rasulullah sampai di satu perkampungan orang Arab pada ketika itu. Maka sampai di perkampungan tersebut, orang kampung tu tidak menjamukan, tidak menjadikan dia sebagai tetamu. Yang mana adat pada kebiasaan pada zaman tu, apabila ada tetamu luar mari, orang kampung saat itu bagi makanan lah, jamu lah, menjadikan dia sebagai tamu. Tapi kedekut kali orang kampung tu, seorang pun tak bagi jamuan kepada tetamu yang datang. Baik, dipendekkan cerita, takdir Allah Subhanahu Wa Taala, boh dia ketua kampung kena ketik di binatang bisa. Gelepar kena. Kena gelepar duk wawa ngamuk. Dak sakit kena. Dak yakak nak buat. Kalau zaman kita ni boleh pergi atas hospital. Zaman dulu mana ada hospital. Nak buat ni. Sudah ni boh sendiri, boh besar sendiri. Susah habis suti kampung. Last sekali dalam ramai-ramai tu bagi cadangan. Tengah tanya nu takut ada hak yang pandai japi nu, hak yang mari singgah kampung kita orang luar, takut ada seorang hak pandai japi. Pergi tanya. Dia kata pandai. Tapi mun nak suruh aku japi syarat. Tak syarat lalulah. Dah muka dekuk sangat agak. Tak syarat benda. Muka newi saya kau sekawang kambing. Kawan ni bersetuju. Nyegi baca Fatihah je. Baca Fatihah. Habis baca Fatihah, dia pun duduk atas tempat sakit itu bacang tahu, kena buang. Tahu buang terus. Baik terus. Maka dia pun buat balik. Buat balik tu, kawan-kawan dia saat ni tu, hak yang sekumpulan dia, hak yang bersama dengan dia, macam ke tak setujulah. Sebab kita ambil upah daripada bacaan Quran macam tak kena je ni. Macam tak kena ni. Maka buat balik jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khabar kepada Rasulullah. Rasul kata tak ada masalah, boleh je. Lepas tu Rasul kata, lepas tu beri kat aku sikit. Maksudnya nak khabar benda tu betul-betul halal. Sampai Rasulullah pun meminta supaya dimasukkan Rasulullah dalam bahagian daripada kambing tersebut.
Baik. Jadi berpandukan kepada hadis ini, boleh mengambil pengupah daripada kita baca Al-Quran, daripada kita daripada kita melakukan ruqyah. Seterusnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araquh." Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Maksud dia, jadi kita apabila kita kita token, ada pekerja kita, tapi selesai dia buat kerja, sampai masa kita kena bayar gaji, maka mesti kita kena bayar selalu. Mesti kita kena bayar selalu selepas daripada sampai masa. Kalau kita bayar gaji mengikut minggu, kita bayar mengikut minggu. Kalau bayar mengikut bulan atau perjanjian lah. Kalau bayar mengikut hari, bayar mengikut hari. Baik. Jadi Rasul suruh kita bagi gaji kepada sebelum kering peluh dia. Maksudnya segerakan pembayaran gaji. Segerakan ke pembayaran dia. Main dakwil lalu dah lama, jadi sayang lah macam-macam. Masa dia dah. Jadi Rasul suruh bagi selalu. Seterusnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istajara ajiran falyusammi lahu ujratah." Barang siapa yang mengambil pekerja, maka hendaklah dia menyebutkan upahnya kepadanya. Dia kena khabar upah banyak mana. Maksudnya kena jelaskan selalu upah banyak mana. Kerja benda kena buat upah banyak mana. Ada apa awak kerja dengan hamba sampai masa cukup bulan saya bayar gaji. Dah berapa nak bayar? Dah apa kerja dulu. Kerja benda. Kerja sekian. Lepas tu banyak mana upah. Nanti dulu sampai bulan kamu bayar gaji. Allah tak percaya ke hamba. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Mesti kena jelas. Sebab untuk mengelak daripada berlaku pertelingkahan dan perbalahan. Sampai masa sikit nengung kawan ni. Balah tak boleh main. Baik, bab gini tak boleh main. Mesti kena kena jelaskan berapa upah dia. Sebab itulah sepakat ulama fiqh menyebut wajib bagi token ketika dia ada pekerja, apabila dia mengambil pekerja, patut dia tetapkan suatu pekerjaan, mesti dia kena tetapkan bayaran banyak mana. Mesti kena tetapkan bayaran banyak. Mesti kena ada bayaran yang dipersetujui. Seterusnya kita masuk dalam perbahasan baru berkenaan dengan bab menghidupkan tanah yang mati. Dia tak gitu tajuk dia, bab menghidupkan tanah yang mati. Boleh ke menghidupkan tanah yang mati? Maksud menghidupkan tanah yang mati ni adalah tanah tu tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Lepas tu kita retoh lah. Kita cara, kita nebah, kita nanang, kita nebah, kita buat rumah, kita buat pagar, kita buat kebun kita. Kita maksudnya menghidupkan tanah yang mati. Dia ada perbincangan dalam kitab fiqh. Yang mana perbincangan yang disebut dalam kitab fiqh secara panjang lebar saat itu diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ni kita akan tengok beberapa hadis yang membincangkan perkara ini. Katanya daripada Urwah bin Az-Zubair, daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amara ardan laysat li ahadin fahuwa ahaqqu biha." Barang siapa yang memakmurkan, maksudnya membuka dan mengelola tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang, maka dialah yang lebih berhak terhadapnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebagai asas yang perlu kita kena tahu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini adalah untuk keseluruhan hamba-Nya, untuk manfaat kepada hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai khalifah Allah pada muka bumi untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini pada asalnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut,
Kalau orang saat ni tu, orang dia buka tanah. Tanah tu tak ada milik siapa-siapa. Tanah tu tak ada milik siapa-siapa. Maka dia hak yang lebih berhak terhadap tanah tersebut. Dia hak yang lebih berhak terhadap tanah tersebut. Kalau ada orang tu buka dah tanah, orang lain nak pergi ambil, tidak dibolehkan dah. Baik. Adakah disyaratkan dapat kelulusan daripada pihak pemerintah ataupun tidak? Baik. Di sini berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Di sini berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Majoriti ulama fiqh tidak mensyaratkan mendapat keizinan ataupun tidak daripada pihak pemerintah. Asal kata tanah tersebut bukan milik siapa-siapa, maka pemerintah adalah hamba Allah, kita pun hamba Allah Subhanahu wa taala, sama ada dilarang ataupun tidak. Kalau orang tu membuka tanah tersebut, maka dia lebih berhak terhadap tanah tersebut. Okey, ini pandangan majoriti ulama berpandukan kepada hadis ini. Namun ada sebahagian daripada ulama fiqh, antaranya adalah pandangan dalam mazhab Hanafi. Mereka berpandangan bahawasanya disyaratkan mendapat keizinan daripada pemerintah. Kalau pemerintah tidak memberi keizinan, maka tidak dibolehkan. Baik, okey, ada perbincangan di kalangan ulama fiqh di sini. Tapi secara jelasnya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasul kata sesiapa yang membuka tanah yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa, maka dia adalah lebih berhak terhadap tanah tersebut. Wa qada bihi Umar fi khilafatih, dan Umar maksudnya Sayyidina Umar menetapkan hal itu pada masa pemerintahannya. Jadi pada masa pemerintahan Sayyidina Umar, apa hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ni, Sayyidina Umar mengamalkan. Siapa hak yang buka boleh ke dia tanah, siapa hak yang buka boleh kepada dia tanah tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh siapa? Oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Baik, seterusnya daripada Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ahya ardan maytatan fahiyalah." Maksudnya, barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maksudnya tanah mati, tanah yang tidak bertuang, maka tanah itu adalah miliknya. Jadi kalau tanah tu tak ada tuang, dia menghidupkan, dia tebang, dia nebah pokok-pokok besar-besar, peha besar-besar meluk tu dia tebang, dia nebah, lepas tu dia buat pagar, dia buat rumah dia situ, ataupun dia buat kebun dia, maka tanah itu adalah miliknya. Hadis ni sama dengan hadis sebelum. Sebagaimana yang kita cerita, ulama berbeza pandangan, adakah disyaratkan mendapat keizinan daripada pemerintah ataupun tidak disyaratkan. Pandangan majoriti ulama menyebut bahawasanya tidak disyaratkan, manakala pandangan mazhab Hanafi adalah disyaratkan. Maka andai kata pemerintah saat itu, pemerintah mengambil hukum daripada Al-Quran, mengambil hukum daripada hadis, tapi dalam masa yang sama dia memilih pandangan ulama mazhab Hanafi dalam masalah ni, maka boleh pemerintah melakukan hal tersebut. Baik, apabila pemerintah memilih mana-mana pandangan ulama muktabar, maka untuk rakyat pula kena ikutlah. Sebab khilaf di kalangan ulama terangkat apabila keputusan telah dipilih oleh pihak pemerintah. Baik, seterusnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hima illa lillahi wa li rasulih." Tidak ada daerah perlindungan kecuali milik Allah dan Rasulnya. Maksud dia tidak ada daerah perlindungan kecuali milik Allah dan Rasulnya. Tanah ni tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Tanah ni. Baik. Maka tak ada siapa pun hak yang boleh nak kata
tanah ni jangan kosek. Tanah ni kawasan aku. Tanah ni siapa jangan kosek, ni kawasan aku. Sama ada pemerintah ke ataupun selain daripada pemerintah. Tak boleh nak kata gitu. Tanah ni siapa pun tak boleh kosek. Sebab tanah ni adalah aku nak tanah ni. Aku nak letak binatang aku. Aku nak letak aku nak nanang sini. Tapi dia tidak buka pun. Itu tidak boleh. Itu maksud la hima illa lillahi wa li rasul. Melainkan bagi Allah dan Rasulnya boleh buat gitu. Selain daripada Allah dan Rasul tak boleh. Dan maksud bagi Allah dan Rasulnya maksud dia benda. Di sini ada perbincangan di kalangan ulama hadis. Kalau bagi Allah jelas. Maksud bagi Allah adalah untuk kegunaan umum. Okey, tak ada masalah. Okey, tanah ni pihak pemerintah kata tak payah cara tanah ni, hak ni kita tak boleh, cara siapa ambil pun tak boleh sebab untuk maslahah, untuk kegunaan orang ramai. Okey, tu tak ada masalah. Tapi kalau ambil untuk individu, untuk peribadi, itu tidak dibolehkan. Hak tu tidak dibolehkan, melainkan dengan cara dia membuka tanah tersebut, dia kita bang, dia buat pagar, dia nanang, hak tu tak ada masalah. Baik. Jadi nak cuk-cuk lagu tu, hak tu tidak dibolehkan, melainkan milik Allah. Milik Allah ni maksudnya adalah untuk kegunaan orang ramai. Sebagaimana di zaman Rasulullah ada tempat-tempat tertentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwi ambil sebab untuk meletakkan binatang sedekah situ, untuk meletakkan kuda di situ. Jadi tempat untuk letak kuda, untuk letak orang binatang-binatang zakat di situ. Jadi ada tempat untuk diletakkan binatang-binatang zakat, yang mana binatang zakat adalah untuk maslahah umum, maka hak tu dibolehkan. Baik. Itu maksud tidak ada daerah perlindungan kecuali milik Allah dan Rasulnya. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau. Seterusnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Maksudnya tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membalas bahaya daripada orang lain. Dia perkataan la darara maksudnya tidak ada kemudaratan. Wala dirar, tidak ada memberi mudarat kepada orang lain. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Maka berpandukan kepada hadis ini, setiap kemudaratan mesti ditolak, mesti dihilangkan. Apa juga kemudaratan? Sebab Rasul kata la darara wala dirar. Dan hadis ini di antara hadis yang banyak hukum hakam yang diambil daripada hadis ini. Sehingga Imam Nawawi dalam kitab hadis 40 meletakkan hadis ini di dalam kitab tersebut. Imam Nawawi memasukkan hadis ini dalam kitab tersebut kerana hadis ini menjadi kaedah kepada agama Islam. Baik, ambil sebagai contoh lah, tidak ada kemudaratan, tidak boleh memberi mudarat kepada pihak yang lain. Ini ambil satu contoh. Ini sebagai contoh. Banyak kalau kita nak kira contoh tu banyak. Ini sebagai contoh. Boleh tak perempuan nak makan ubat penahang haid? Jadi ada kadang-kadang dekat dengan puasa. Jadi ada sebahagian perempuan dia nak dengan kawan-kawan dia nak pergi masjid semua. Lepas tu nak makan ubat penahang haid. Ataupun nak pergi Mekah nak buat umrah ataupun nak buat haji, nak makan ubat penahang haid. Boleh ke tak? Baik. Masalah ni sebenarnya dibincang oleh ulama fiqh. Ulama fiqh kata sebenarnya tidak menjadi masalah. Dibolehkan tapi dengan syarat. Dengan syarat benda tu tidak mendatangkan mudarat. Kerana Rasul kata la darara wa la dirar. Tidak ada kemudaratan dan tidak boleh memberi mudaratkan kepada pihak yang lain. Baik. Jadi kalaulah ada kemudaratan, hukum dia adalah haram. Tidak ada kemudaratan maka tidak menjadi masalah. Tapi sebaik-baiknya dibiarkan berjalannya darah hak yang keluar daripada perempuan mengikut apa hak yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita buat contoh. Masyarakat kita masih ramai hak yang hisap rokok. Masih ramai. Hak hisap rokok ni kadang-kadang dia tak jaga perasaan orang lain. Duduk ke dalam kedai makan pun berkebun hisap rokok. Baik. Jadi kalau sekiranya dihisap rokok sana itu mendatangkan mudarat kepada orang lain, bukan setakat perbuatan dia sahaja haram, bahkan haram pula satu lagi iaitu memberi mudarat kepada
orang lain. Baik, ada orang memang tak boleh bau langsung rokok. Tak boleh nak bau langsung rokok. Tak boleh nak bau. Kalau duduk kedai makan, bosok kahung bau rokok Allah. Kita sendiri rasa nak marah. Kita sendiri rasa nak marah. Duduk kedai makan, berkebuk bau rokok. Dan hamba kalau misalnya duduk kedai makan, kalau orang isap rokok sampai ke ganggu kita, hamba kita go direct je. Kita go direct kata, isap luar tu lah. Jadi rasa nak marah. Tak kira orang dah. Rasa nak marah. Jadi memang tu terganggu orang. Hukum dia adalah haram. Rasul kata la darara wa la dirar. Tidak ada kemudaratan dan tidak boleh kita memudaratkan orang lain. Hukum dia adalah haram. Perbuatan dia dosa, lepas tu memudaratkan orang lain pula dosa. Baik. Jadi kalau nak isap rokok tu isap jauh. Jangan menyusahkan orang. Ada hak yang sebahagian daripada sahabat-sahabat kita, hak yang dulu duk isap rokok. Duk dapat orang isap rokok. Akhirnya dia berhenti isap rokok. Lama berhenti tu. Ni ada sebahagian daripada sahabat kita. Apabila dia berhenti isap rokok, tiba-tiba orang isap rokok depan dia. Jadi serabut dia. Lepas tu baru dia mari mikir, aku dulu dok kena rasanya. Leni baru nampak. Baru minta maaf mula dengan orang. Jadi kadang-kadang dia buat benda yang menyusahkan orang, memudaratkan orang, dia tak fikir. Sebenarnya tu kita kena ambil fikir. Jadi sebab kita terikat dengan dosa pahala. Jadi menyusahkan orang, memudaratkan orang, hukum dia adalah haram. Seterusnya katanya daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahata ha'itan 'ala ard fahiyalah." Barang siapa yang memasang pagar pada sekeliling sesuatu bidang tanah, maka tanah itu adalah miliknya. Tapi kena ingat dalam hadis Rasul kata orang buat pagar di atas sebidang tanah, maka tanah tu milik dia. Tapi jangan kita faham cara umum lagu tu. Tanah orang hak duk tepi kita tak ada pagar, kita buat pagar jadi hak kita. Tu tak jadi. Sebab ni hadis Rasul kabul lagu tu. Tu tak faham. Jangan tengok satu hadis. Tengok hadis yang sebelum ni. Rasul kata laisat li ahad. Tanah tu tak milik siapa? Kalau milik orang tak boleh. Kawan ni pecah luk berapa ribu habis. Cuma dak ada nak pagar je. Kita kata ada tu orang dok cara dia tu buat pagar jadi hak kita lah. Rasul kabul lagu tu. Takkan nak lawan hadis. Pula dah. Padahal tak faham hadis. Jadi kalau tanah tu tidak dimiliki oleh siapa, tiba-tiba dia pagar, maka tanah tu jadi milik dia. Maksudnya antara cara yang diterima oleh syarak untuk membuka sesuatu tanah yang tidak dimiliki oleh siapa adalah dengan cara kita memagarkan tanah tersebut. Baik. Seterusnya daripada Amrullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafara bi'ran falahu 40 dhira'an 'atanan limashyatih." Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.